Wah, korang ni kan profile picture gambar terkejut saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita, okeylah. Syed, baca doa, Syed. Asong. Baca doa. Pat, baca doa. Dengar tak suara saya? Dengar ikut. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Amin. 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 Korang ni dah habis dah hafazan? Ular bab kan? Ya saya cikgu. Betul. Habis dah? Alhamdulillah habis cikgu. Alhamdulillah. Jaga ya. Dah habis tu, nak habiskan tu pun bertahun kan. Jadi dah ada tu kena jaga. Kena jaga. Jangan biarkan dia hilang. Sebab nak dapat tu bukannya senang. Okey. So, Alhamdulillah. Okey. Mana dia? Yes. Okay. So, solution triangle iaitu penyelesaian segitiga. Okay. Dia sebelum ni, tajuk ni hanya ada dalam kertas 2 bahagian C. Hanya ada dalam kertas 2 bahagian C. Okay. Jadi, dia merupakan topik pilihan. Okay. Dia merupakan topik pilihan. Maksudnya, siapa nak jawab, dia boleh jawab ni. Kalau tak, so sebab kamu ada 4 pilihan, nak kena jawab 2 saja. Solution triangle, linear programming, index number, and satu lagi adalah sekarang tajuk dia kinematik tu. Kalau dulu kalau dulu tajuk dia apa nama dia? Straight line punya, along straight line, apa saya lupa. Okey, tajuk dulu. Okey, cuma sekarang dia ubah tajuk je. Okey. Tapi bila KSSM ni dikatakan semua akan ada dalam kertas 1. Okey, bila semua ada dalam kertas 1, maka keempat-empat topik ni tak boleh nak skip. Mungkin dia akan tanya dalam kertas 1 sedikit. Okey. Jadi kamu nak tak nak, sebab sebenarnya kalau budak MRSM, diorang ramai fokus pada tajuk yang kinematik tu. Okay. Ada beberapa sekolah macam kat negeri Johor pun diorang fokus kat tajuk tu. Kalau sekolah saya, budak tak berapa nak tajuk tu. Sebab belajarnya senang. Sebab dia ada differentiation, integration, dia cari acceleration, velocity, then displacement, semua-semua tu. Tapi budak dia masa belajar macam best dia jawab, nak jawab, tapi bila periksa bagi exam ke apa, pelajar tak jawab, dia orang akan lebih memilih pada 3 tajuk yang lain. Okey, solution triangle ni senang, tapi susahnya bila dia melibatkan 3D ataupun macam soalan tahun lepas pun agak sukar sedikit. Okey, sebab dia ada macam dia masukkan dalam gambar-gambar, dia cerita pasal pokok apa tak silap saya, macam itulah, itu yang tahun lepas punya soalan. Okey, jadi hari ni saya akan masuk tajuk ni supaya nak ingatkan balik, nak tengok kamu ingat ke tak ingat ke kan. So kita ada sinus, cosinus, dia tak ada tangent. Dia ada 3 je. You tengok sini untuk sinus, cosinus dengan area triangle. Okay. Cuma kamu kena tahu bila masa. Dia formula dia 2 je. Sama ada you nak guna sin atau nak guna cos. Jadi tak perlu ingat dua-dua. You ingat macam ni je. Kalau you buat-buat, you tengok-tengok dia tak boleh guna cos, means you guna sin. Yang masalahnya pelajar pergi hafal dua-dua. Guna sin bla 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 bla, guna cos bla 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 bla. Sebenarnya tak perlu. Okey. Cuma dalam tajuk ini yang penting first step you kena ingat, sebab biasanya dia akan cantumkan mungkin 2 segitiga. Mungkin dia cantumkan 2 segitiga macam ni ke kan. Dia buat macam ni ke kan. Jadi bila ada 2 segitiga, first step, let's say lah this one is your A, B, C, D. Kita akan tengok either you nak guna A, B, D or C, B, D. Kita akan tengok first step, you kena cari triangle yang ada 3 info. 3 info ni tak kisah. Dia ada 3 sides ke, dia ada angle semua ke, dia ada side and angle, ataupun dia ada side angle and area ke. Janji ada 3 benda. You tengok dalam segitiga tu, dia ada bagi 3 benda. Kadang-kadang dia bagi kamu 2 side, contohnya sini 12, sini 10, okay. Then dia bagi sini pasal area. Area diberi.
Okay, so pun dah dikira 3 info, iaitu dia bagi side of AB, AD and area of ABD. Kadang-kadang nanti kat sini dia kata 5, sini dia kata 4. Jadi untuk soalan ini, soalan biasanya dia akan tanya macam ni, bila dia melibatkan dua segitiga ni, dia minta kamu cari B bagi D. Kalau dia kata find the length of BD, so you kena decide either you nak guna A, B, D atau B, C, D. Itulah first step dia, kita kena cari yang ada 3 info. Ada 3 info, so kita akan gunakan ABD. ABD, formula area apa, then you applykan formula area. Okay, tu yang pertama, cari 3 info. Yang kedua, dengar orang masuk ke? Hmm. Okey, seterusnya kalau ikutkan kat sini, apa yang perlu kamu tengok yang seterusnya? Yang pertama ada 3 info, yang kedua you check. You nak guna sin atau guna cos. Okey, first, you tengok nak guna sin atau cos, you tengok pada gambar segitiga tu. Okey, contoh dia bagi kamu, dia bagi sini 7, di sini bagi 8. Okey, this one is your P, Q, R. Okay, 7, 8, let's say lah sudut dekat sini dia kata 50 darjah. Okay. Soalan kalau ikutkan dah ada 3 info dah, ada 7, 8 dan dah ada sudut. Jadi dekat sini dalam segitiga PQR ni, walaupun soalan tak tanya apa-apa lagi, dia tak tanya nak cari sudut QPR ke, nak cari QRP ke, nak cari length of PR ke, kita tak tahu lagi soalan. Tapi bila kita nampak saja info dekat sini dah ada 3 info, so kita dah boleh tentukan dah segitiga ni you nak guna formula sin atau menggunakan formula cos. Okey, jadi dalam segitiga PQR ni, 3 info 7, 8 dan 50 darjah tu, kamu rasa nak guna sin atau guna cos? Saya tak tanya lagi ni, soalan saya tak keluarkan lagi, nak cari apa? Jadi kalau awak tengok ada infonya ini, you nak guna sin ke guna cos? Sin. Sin. Okey, sekejap diorang masuk. Okey, kita nak guna sin atau guna cos, dah ada yang menjawab guna sin. Ada nak jawab lain? Ada? Aikal? Guna apa Aikal? Saya pilih sin. Sin, sebab kawan dah pilih sin. Jawapan seperti di atas. Okey. Jadi kat sini kamu tak boleh guna sin. You kena guna cos. Okey? Sebab kamu nak guna sin, you kena ingat formula dia ada, dia ada tentukan when you have two side, when one include angle, one non include angle. Ini include angle. Bahasa Melayu sudut kandung. Kalau non include angle, sudutnya kat bawah ni, dekat P dengan dekat R, itu baru guna sin. When you have two sides and one include angle, sudut kat dalam ni, so kita guna cos. Tapi nak hafal macam tu kan macam matematik sangat kan. Kau bila lagi-lagi kalau ingat itu at math. Kalau maths kau boleh dapat A, bila at math tu aduh kan. Orang selalu cakap, kenapa dia punya maths boleh dapat A+? Kenapa at math dia dapat E contoh. Itu bukan korang, orang lain lah. Kan? Sebab dia fikir, oh ini at math. Macam tu kan. At math. Habis kan. Jadi kau jangan fikirlah kalau ikut dalam buku when you have two sides, one include angle bla bla bla, macam power sangat bunyinya. Okey, tak nak fikir yang itu. Kalau saya buat macam ni je. Kamu tengok ada pasangan tak? Dengar pasangan kan Haikal suka. Dengar ada pasangan tak? Dia tengok ada pasangan tak? Okey, apa maksud pasangan? Kamu tengok ni sudut 50 darjah. Pasangan dia kat depan dia ni. Opposite dia. Ini 50, so pasangan dia angle dengan side kat depan. Jadi you tengok 50 darjah, kita punya pasangan ada tak? Kita tengok kat depan dia. Ada tak pasangan dia? Tak ada. Tak ada. You tengok side of PQ. Ada tak dia punya pasangan dia? Partner dia. Ada tak sudut dekat situ? Tak ada. Tak ada. 8. Tengok depan. Pun tak ada pasangan. Kesian. Kan? Tak laku lagi. Okey. Tak ada pasangan, terus guna cos. Cukup. Itu je. Okey. Lepas tu jangan tanya, cikgu kalau guna sin macam mana? Tak boleh guna cos, guna sin lah. Sebab formulanya ada 2 je. Okey. Kenapa saya suka pelajar ingat yang cos? Sebab cos dia ada sesuatu yang kena ingat seterus dia.
Okey, formula cos. Formula cos adalah A squared equals to B squared plus C squared minus 2BC cos A. Itu formula cos. Jangan nak dihafal, pengsan nanti. Ini dah diberi. Okey, jadi yang penting awak kena tengok sebab cos ni dia ada syarat dia. You nampak ni A kuasa 2 ni adalah side A. So cos A mean sudut dia. Sudut dia. Jadi yang diberi ni sudut ni 50. So dia punya A kuasa 2 adalah PR. B dengan C jangan gaduh. Kawan kata B7, engkau kata B8. Tak ada masalah. Dapat benda yang sama. Yang penting A ni betul. Sebab kadang-kadang dia bagi panjang PR. Dia bagi panjang PR, dia suruh cari sudut dekat Q. Jadi bermakna A kuasa 2 kamu ialah PR. Faham tak maksud saya? Baik, baik. Faham cikgu. Okay. Apa tadi yang sebelum Haikal punya suara? Oh cikgu, maksudnya kalau dia punya PR dia ni A kuasa 2, so dia punya ending cos dia nanti cos 50 degree kan? Yes, betul. Oh. Sebab tu saya kata untuk cos ni dia ada lanjutan dia. Untuk sin tak ada masalah. Sebab formula sin dia bagi kamu formulanya adalah A over sin A then B sin B equals to C over sin C. Bukan kita nak ambil tiga-tiga. You boleh ambil A dengan B, A dengan C, B dengan C, tak kisah. Macam tu. Tapi cos ni special sebab you kena betul-betul A ni. Kalau maksudnya first and last mesti benda yang sama. Maksudnya ini then the opposite dia lah. Macam tu. Faham? Boleh? Boleh. Okay. So ini formula cos, ini formula sin. And one more is formula area. Formula area apa? Sorry. Iklan sekejap. Tertekan. Formula area adalah 1 over 2 AB sin C. A, B, C tu jangan gaduh. Tak kisah mana-mana pun boleh. 1 over 2 AB sin C. Jadi AB sin C, sudut dia adalah sudut yang berada di tempat A dengan B bercantum. You tengok, let's say lah this one A, ini B. So sudutnya dekat tempat dia bersilang tu, bercantum. Kalau, ada orang masuk. Okay. Jadi kalau awak punya length yang diberi, ukuran diberi is QR and PR. Angle C dekat mana? Baik. Kalau soalan saya contoh dia bagi ukuran panjang yang diberi adalah QR dengan PR. So sudut C kita dekat mana? Sudut C kita yang kat sudut R kan? Yes, dekat R. Tempat dia bercantum. Tempat dua sisi yang bercantum. Clear? Yeah. Boleh Boleh. Okey. Jadi dekat sini maksudnya ketiga-tiga tu digunakan. Yang dua dia ambil sisi dia, yang satu lagi dia akan ambil sudut dia. Okey? Jadi itu je sebenarnya. Tajuk ni kalau sebenar awal-awal dulu maksudnya cuma masa awak zero lagi tajuk ni, cikgu awak ajar mungkin panjang sedikit. Kan? Mula-mula nak cari sin, nak cari cos macam mana, area macam mana, and yang satu lagi adalah ambiguous case. Okay, ambiguous case yang bahasa Melayu dia case berambiguity, iaitu kita nak lukiskan segitiga yang baru. Kita nak lukiskan segitiga yang baru, dia kata shape dia dia kata dia ada ukuran yang sama tapi shape-nya berbeza. Ukuran sama dia kata, tapi dia adalah segitiga yang berbeza. Tu kita akan tengok nanti. Yang itu biasa pelajar macam susah sikit nak lukis. Dia tak faham mana yang nak kena bergerak. Okay? So yang itu kita akan tengok nanti pada soalan. Okay, kita tengok. Okay, macam ni. Inilah, ini yang asas-asas lah. Jadi ini mungkinlah dikeluarkan dalam kertas satu. Kalau dulu kertas satu tak ada tajuk ni. Tajuk ni tak ada. Jadi mungkin inilah antara bentuk kertas satu. Dia kata dia suruh kita tunjukkan. Kan? Dia kata kat sini, you tengok, dia bagi kamu panjang, nilai sudut dia. Okay? Tapi saya nak pergi dulu kepada you punya segi, kertas dua, bentuk kertas dua dulu. Kejap ya. Okey, macam ni tak akan keluar lah.
Sebab kalau macam ni, kalau awak tengok kan, dia kata tandakan kes berambiguity. Suruh dia suruh tandakan mana yang akan ada kes berambiguity. Okey, yang ni sebab tadi kes berambiguity ataupun ambiguous case saya tak tunjuk lagi. Jadi you tengok apa yang dikatakan ambiguous case. Okey, tengok ambiguous case iaitu dia ada shape dia je yang berbeza. You tengok. Biasanya kalau soalan yang pertama ambiguous case dia akan jadi begini. Tengok ini satu ni dia boleh bergerak. So ini mungkin ke bawah macam ni. Okey, ataupun dia akan bentuk ke sini. So dia ada dua bentuk yang berkemungkinan. Dia tengok pada bentuk soalan lah. Okey? Dan kalau dia dalam soalan B dia okey sorry. Yang ini tak, yang ni bukan. Okey. Dia ambiguous case ni iaitu sisi yang bergerak adalah sisi yang bertentangan dengan sudut ni. Dan sisi itu akan dia merupakan side yang paling pendek. Kalau awak tengok, ini 5, ini 8. So, yang bertentangan dengan sudut yang diberi 8. So, ini adalah sisi yang panjang. Yang panjang ni dia tak boleh bergerak. Biasanya yang bergerak adalah yang terpendek. So, ini 8, ini 5. Ini sudut dia. So, you tengok opposite angle dia. Ni angle dia opposite daripada angle ni. Berhadapan dia, bertentangan dengan angle ni. Inilah yang bergerak. Dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak pergi ke, sebab kalau awak tengok, dia punya ni sudut panjang ni dia keluar kan, dia keluar maksudnya ini terkeluar daripada, maksudnya dia jauh daripada sudut 35 darjah. So dia akan masuk ke dalam. Jadi mana yang dikatakan segitiga yang baru kamu buat, dia akan jadi bentuk begini. Ke dalam. Okay. Lepas tu, okay, kalau ini angles yang diberi ni dekat sini, 65 ni kalau dekat warna merah, baru boleh gerak. Sudut yang paling, ukuran sisi yang paling pendek dia akan bergerak. Sebab ini dia terkangkang keluar kan, kita tarik dia ke dalam. So, ini ambiguous case gambar dia. Okay, kalau dekat C ni, ini saya tunjuk tapi dia kena tengok lah sebenarnya pada soalan tu dia akan bagi tahu sudut mana yang akan kekal. Biasanya sudut yang diberi ni kekal, kita tak boleh ubah sudut dia. Jadi kalau soalan B ni yes boleh keluar. Dia kan soalan ni dia kata pada ruangan tanda right pada segitiga yang wujud kes berambiguity. Jadi sebenarnya soalan A tak wujud. Sebab sisi 65 ni kalau awak tengok, kalau saya gerakkan dia ke kanan jadi yang gambar ni, so sisi pula angle 65 darjah ni, kalau saya gerakkan side yang 5 cm ni, so angle dia berubah. Angle yang diberi ni biasanya angle yang tak boleh berubah. Tapi sebab kat soalan ni dia tak bagi tahu angle mana yang tetap. So kita anggap angles yang diberi ni adalah angles yang kekal. Ukuran sudut yang kekal. Bermakna kita tak boleh ubah. Jadi maksudnya dekat sini soalan A ni tak boleh. Soalan B boleh. Kenapa? Sebab sudut yang diberi dan side yang depan angles yang diberi dia adalah yang terpendek. So kalau ikutkan dekat sini tak boleh. Kenapa? Sudutnya 115. Sisi yang kat depan dia 8. 8 bukan yang terpendek. So kat sini tak boleh. Okay, you tengok dulu. Yang ini D ni. D ni boleh tak agak-agak? D ni boleh tak keluar ambiguous case? Boleh. Boleh. Awak tengok D ni dia punya sisi panjang ni dia macam terkeluar macam tu walaupun sedikit. So kita akan tarik dia ke dalam. So dia punya segitiga yang baru sebenarnya akan berbentuk berbentuk begini. So yang bergerak yang 5 cm tu je. Yang bergerak yang 5 cm. Soalan E ni lagi tadi kalau awak tengok saya gerakkan ke dalam. Maksudnya dia punya sisi yang asal dia jauh daripada 35 darjah, saya gerakkan dia ke dalam. So pergerakan dia pergerakan dia ke dalam macam tu.
Tapi untuk soalan E, pergerakan dia akan keluar. Apa maksud saya keluar? You tengok, ni 5 cm ni. So, yang ini saya tegak macam tu. So, dia keluar sana. Ini dipanjangkan. So, sudut ini kekal. Ini kekal. 5 cm kekal. Cuma tadi dia duduk kat dalam, kita keluarkan. Mana yang berubah? Panjang ini saja yang berubah. So, akan ada satu sisi yang berubah. Kalau soalan F, kita kena tengok pada bentuk soalan lah. Tapi sekarang ni, kalau berpandukan gambar ni, so F ni dia boleh keluar macam ni. 5 cm yang gerak keluar. Jadi, sisi ini kekal, sudut ini kekal. 5 cm ni pun kekal, cumanya dia terkeluar. Jadi, ukuran yang berubah, cuma satu je panjang ini saja berubah. Okey, itu ambiguous case. Okey, tak apa, kita tengok soalan nanti, insyaAllah. Kamu nampak. Okey, ada soalan? Boleh nampak sikit-sikit tak? So, you ingat, ambiguous case akan berlaku, iaitu you akan ambil, you kena tahu sisi mana yang nak bergerak. Yang bergerak adalah sisi yang paling pendek. Dan sisi itu bertentangan dengan sudut yang dia kata kekal. Sebab soalan akan bagi tahu tau. Contohkan, let's say lah ini A, ini B, ini C. Dia kata AB equals to A prime B prime. Dia akan keluar AB equals to A prime B prime. Then dia kata AC equals to A prime C prime. Then dia akan kata angle of ABC equals to angle of A prime, B prime, C prime. Jadi nanti kita nampak ada satu je sisi yang dia tak bagi tahu apa-apa. Maksudnya sisi itu boleh berubah. Ini yang biasanya keluar. Okey, ataupun soalan yang kata, dia kata sudut C, dia kata titik C ke, kalau dia nak kebatkan mungkin dia cerita pasal bandar. Bandar A dan B, A, B, C terletak atau rumah Ahmad, rumah siapa, Ramasami ke, Mutusami ke, siapa ke, Acong punya rumah ke, dia kata terletak di utara. Itu bentuk soalan. Itu jadi soalan yang walaupun sebenarnya tajuk ni dah kebat dah, tapi dia nak kebatkan lagi, nak susahkan, dia tak bagi gambar. Dia ceritalah rumah Ali berada di utara rumah Ahmad. Rumah Siti berada di timur, macam tu. So awak kena lukiskan segitiga tu. Okey, itu menyebabkan tajuk ini akan nampak susah. Okey, ni ambiguity. Jadi kalau awak tengok kat sini, inilah yang dikatakan case berambiguity. Dan awak tengok ni, nampak tak? Ini sudut yang kekal. You tengok ni, A ni adalah yang terpendek. Jadi A ni, tengok sama ada dia terkeluar macam tu ataupun dia tarik ke dalam. Kan saya dah kata tadi, ini sudut ni, sudut yang kekal. Jadi bentuknya, bila sudut ini kekal, bermakna side yang berubah ada yang depan dia. So dia akan terkeluar ataupun ke dalam. So maksudnya gambarnya ini ataupun yang ini. Dia tengok pada soalan nanti. Jadi tak boleh suka hati awak. Contohnya, suka hati akulah nak ke dalam ke keluar. Tak boleh. Dia akan tengok kalau gambar dia berbentuk begini. Okay, ini you punya A, B and your C. Then you punya C prime yang bergerak, maka dia akan bergerak ke dalam. Dia akan bergerak ke dalam. This one is your C prime. Tapi kalau gambar kamu begini, okay, A, B, C, so your C prime akan ke depan. Ini you punya C prime. Jadi ibarat dia macam mana nak tahu sebenarnya kamu, dia kat sini 5 cm, 7 cm, ada ukuran. Kamu tak perlu pun ukur betul-betul. Tapi memadai kalau kamu lukis macam ni. Okey, sini kamu kata 14, sini kamu kata 10, sini kata 5. Logik lah. Jangan saya kata tak kisah pun, tak payah ukur. Tapi kamu buat ukuran dia, kamu tulis sini 16, sini 5, sini 4. Kan tak logik? Tulis 16 tapi ukurannya pendek. Gambarnya yang paling pendek. Tak logik lah. Macam tu. Tapi tak perlu dilukis dengan ukuran yang betul. Okay, so itu yang untuk case berambiguity ataupun ambiguous case. Okay, kita tengok. Okay. Nampak? Okay, ada soalan tak? Cikgu tak faham sangat cikgu ambiguous. Okay, ambiguous. Okay, kita pergi dekat soalan. Awak tengok kejap Saya terus pergi ke soalan sebab kalau pergi ke soalan awak akan lagi nampak. Okay, this one. Cantik soalan ni. Okay, saya tunjuk dulu satu soalan ini. Okay, tadi you kena ingat formula kita.
Okay, formula sin adalah A over sin A equals to B over sin B. Cukup. Okay, and formula cos is A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 minus 2BC cos A. Formula area 1 over 2 AB sin C. Okay, kita tengok soalan. Okay, soalan dia kata cari angle of ABC. Angle of ABC. So, you tengok angle of ABC dah tentu-tentunya sudut dekat sini. Dah tak payah pening lah. Tentunya kita guna segitiga ABC. Okey, tadi saya dah kata dah. Tengok, kalau dia tak ada partner dia, tak ada pasangan dia, dia guna cos. So, you tengok ABC ni ada tak pasangan dia? Ada tak Ada. pasangan dia? C tak ada pasangan. Okey tak, sekarang ni ada tak yang ada pasangan? Ada. Ada, apa? B dengan A. Sudut-sudut, baca infonya. Apa pasangan dia? Sudut mesti berpasangan dengan dia punya sisi dia, side dia, opposite. So, apa dia yang ada? 40.5 degree dengan 9.5 cm. Yes. So, ini adalah dia punya partner dia. So, bila ada partner dia, kita guna sin. Sebab tadi saya dah bagi tahu tak ada partner dia, tak ada pasangan dia, kita guna cos. So, kat sini guna sin. Soalan tanya angle of ABC. Okay. Angle B. Jadi yang sekarang kita nak angle kan? Kalau kita nak angle, walaupun formula A over sin A. Bila dia nak angles, so you letak sin di atas. Sin ABC over 12/3. So equals to sin 40.5 over 9.5. Selesaikan, you dapat sudut ABC. Boleh? Boleh. Okey, tolong kira berapa jawapan? Dapat tak? Seperti jawapan kat sebelah. Dapat tak? Okey? Dapat tu. Dapat. Okey. Ingat, ada kalkulator dia bagi degree and minute. Saya tak advise kamu guna degree and minute. Why? Sebab degree and minute, selepas minute, kat situ pelajar terperangkap. Sebab bila selepas tu, kalau dia bagi 30 ataupun lebih, sepatutnya you kena tambah 1 pada minit. Sebab kat kalkulator dia tak tambah pun. Jadi kat situ nanti pelajar akan tersilap. Fahamkan maksud saya? Contohnya kalau dia kata 20 darjah, sini 31 minit, lepas tu kat sini ada 31 perpuluhan bla bla bla. Kalau kat sini 30 atau lebih, sini you kena tambah 1. Sebab kalkulator tak ubah. Jadi kamu yang kena ubah. Tapi biasanya pelajar tak terperasan, dia pergi ambil jawapan ni. So, salah. Okey? Okey, saya rasa awak boleh buat ADC. Cuba buat ADC dengan luas ni, cuba dulu. Kalau boleh, azan. Nanti saya terang. ADC and luas.
Okey. Boleh gerak tak? Boleh. Boleh Okey, dapat jawapan A, D, C seperti yang pada jawapan ni? Dapat cikgu. Dia macam ni lah cikgu. Dia apa? Ha. Kan kat sini dia tak bagi angle. So kita buat 12.3 kuasa 2 equals to 9.8 kuasa 2. Jadi Yang tu okey. Jadi maksudnya kat sini kamu guna cos sebab sebab tak ada partner sebab dia. Tak ada tak ada pasangan dia, partner. right? Tapi buat cos X. Buat cos Yes. unknown. Okey. Okey. So maksudnya A kamu yang mana? Apa cikgu? A saya yang 9.8 cikgu. Up. Dia nak ADC. Oh, okey. You kena ingat bila dia nak ADC, so means dia nak angle ADC this one. So which one your A? A 12.3. Yes. Sebab tu saya kata cos, kalau sin dia tak kisah. ABC lah hantar engkau lah kalau tak kalau sin kan tak kisah. Tapi kalau cos sebab formula dia A squared, A and last pun A, so you kena gunakan sisi yang betul, angles yang betul. So oleh kerana soalan nak angle of ADC, so your A adalah 12.3. BC lantak engkau lah nak pilih yang mana. Macam tu lah. Faham? Okey. Okey tak yang lain? Okey, cikgu. Okey Suara perempuan tak ada pun? Perempuan okey? Okay, maksudnya A 12.3, lepas tu BC tu tak kisah, Tak kisah. tolak lepas tu cos Cos Theta lah. ABC tu Yes, cos tak tahu. theta. Tu yang kita nak cari. Tapi kan dapat. Yes. Awak Tak hati-hati. dapat. Tak dapat. Dapat apa? Math error kan? Math error. Sebab kau salah tekan kalkulator. Okey, tengok sini. Saya memang tunggu yang ni sebab saya yakin akan ramai lagi yang dapat math error. Mati bila tunjuk, lah cikgu, saya buat macam tu lah. Okey. So kita tengok, kita akan gunakan sini 12.3 kuasa 2 equals to 9.8 kuasa 2, 5.2 kuasa 2, minus 2, 9.8. Then ini adalah 5.2. So cos ADC. Tu dia. Jadi, bila macam ni, awak kena hati-hati. Ramai pelajar pergi buat ni 12.3, ni sini tolak. Ini pergi sini tolak. Ini negatif, kau buat tambah. Sebab tu math error. Betul? Dia kena shift cos. Jadi, tak boleh. Jangan buat ini tambah. Memang shift cos. Tapi yang math error tu sebab kamu buat 12.3 kuasa 2, lepas tu tolak 9.8 squared, then you minus 5.2 kuasa 2, then you plus this one. That's why you dapat math error. Sedangkan sepatutnya you tengok macam ni. Dia 12.3 kuasa 2, tolak 9.8 kuasa 2, tolak 5.2 kuasa 2, you divide by negatif. 2, 9.8, 5.2 equals to cos ADC. Sebab dekat sini dia ni menggunakan operasi darab. This one is tolak 2 darab A darab B. Ini darab. Faham tak? Oh, dia bukan tolak. Yes. Darab. Darab. Yes. Sebab haji nanti. Ya. Sebab tu bila dia nak cari sudut, korang susun macam ni siap-siap. Baru tekan kalkulator. Dekat sini korang barulah buat shift cos. Kalau korang buat tambah, kalkulator meletup. Tak dapat jawapan. Clear? Baru dapat. Okey. Dapat dah. Okey, orang lain? Luas 1 per luas dia nak segitiga, dua-dua segitiga. Jadi ada sisi 4 kan? So apa nak buat? A tambah Ni cikgu, cari area yang first dengan second, lepas tu gabungkan. Yes. You cari area atas, you tambah area bawah. Kita tak ada formula 4 sisi. So yang atas, you dah tahu length ini dengan ini. So anglesnya kita ambil yang ini. Okay?
Yang bawah you dah tahu sudut ni. Kan? Jadi, kalau yang paling mudah, you carilah sudut dekat C. Sebab nak cari sudut dekat C sangat mudah dengan buat 180 minus this one and ini dapat sudut ini. So, you akan gunakan 1/2 A, B, sin C. Tapi kalau awak kata nak juga guna sudut ini, awak parah, awak kena cari dulu panjang AB. Faham tak? Faham. Ha. Jadi, siapa cari panjang AB, betul je pun. Tapi you kenalah guna rumus sin. Kan lebih mudah, you buat 180 minus this one and ini, dapat sudut ini. So, area 1/2 A, B, sin C. Dan tambahkan kedua-dua. Faham? Okey, faham tak? Faham. Ha. Okey, yang lain okey? Cuba buat, dapatkan ni. Dapatkan ni, area semua dapatkan. Dah dapat, baru terusnya baru nak get ambiguous case ni. Satu per dua darab AB darab C. Darab sin C. Yes. Okay. Ha. Lupa sin C. Patutlah. Cikgu. Ya. Jawapan dia 82 tu Betul tak? Kalau dapat 84 salah ke? Okey, sebabnya yang ini pun saya tak kira sama ada. Okey, orang lain dapat berapa? Untuk Area. Untuk tambahkan dua-dua segitiga. Sekejap. Kenapa dapat lain terus? Awak dapat apa? 73. Sekejap. Salah lah tu. Okey, kita tengok Kita buat sama-sama. 1/2 AB sin C. So, dekat D tadi angles yang you dapat 106.07. Sama? Kan? Okey. So, you tekan calculator. 1/2. Okey, yang atas ni, untuk segitiga yang atas, you akan gunakan 1/2. A dia 9.8. B dia 5.2 and sin angles dia adalah 106.07. Dapat berapa? Berapa? Saya dapat 24.48. 24.48. Orang lain dapat? 24.41. 4091. 4091. Oh, itu 41. Kejap saya tekan. 1/2 darab 9.8 darab 5. 07. Okey. Okey. Salah lagi tekan. 24.48. Betul. Okey, dah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, you tolak dulu sudut. 180. You tolak dengan 40.5. Tolak 57.23. Berapa awak dapat? Sudut C. Berapa? 82.27. 82.27. Orang lain dapat? Kan? Tu. 82.27 ke 37 dekat sini. Okey. Sudutnya berapa dapat? 27. 82.27. Orang lain dapat? Dapat. Okey. So, segitiga yang bawah adalah 1/2. A dia 12.3. B dia 9.5. Sin 82.27. Tambahkan warna merah dengan hijau. Yang warna hijau dapat berapa? 57.8941. 57.89. 89. 41. Okey. Tambahkan.
24.48 tambah 57.89. So you dapat jawapannya adalah 82.37 sebiji dapat sama. Kan? Okey? Yang lain senyap je. Saya ajar 2 orang je Okey kena. juga, okey. Okey Boleh? Yang orang lain okey semua? Boleh ke? Okey, ni 10 markah. Rugi kau kalau tak dapat. So yang penting kau kena tahu nak guna sign bila, nak guna cos bila. Itu pilih satu je. Pilih nak guna cos. Nak guna cos sebab cos tu dia ada cerita dia seterusnya macam saya kata tadi. Okay, so sekarang kita tengok ambiguous case. Okay, saya akan terangkan ambiguous case ni biasanya memang tengok pada soalan terus senang. Sebab kalau saya cakap tu awak jadi bingung. Okay, so saya kena clearkan dulu yang serabut-serabut untuk kita jawab ambiguous. Okay, jap. Okey, kita tengok soalan. Dekat sini soalan akan kata, dia kata sebuah segitiga A prime B prime C prime. Maksudnya segitiga yang baru. A, B, C. Kita guna segitiga yang ni je lah. Yang bawah ni je. Dia kata mempunyai ukuran yang sama seperti diberi untuk segitiga A, B, C. Ukuran dia sama. Okey, dia kata A prime C prime equals to 12.3. Okey, biasanya saya suruh gunakan kaedah tanda. Apa maksud tanda? Saya suruh pelajar saya tengok. Ni dia kata A prime C prime. Okey, sama dengan 12.3. Ini bererti 12.3 akan kekal. So, saya suruh pelajar saya tanda. C prime B prime 9.5. Ini pun akan kekal. Saya suruh dia tanda. Angle of BAC iaitu 40.5 dia juga kekal. Itu je dia bagi tahu. Lepas tu dia kata tetapi mempunyai bentuk yang berbeza dari segitiga ABC. Dia memang tak akan kata dia bagilah 12.3 A prime C prime 12.3, B prime C prime 9.5. Lepas tu let's say lah AB tu contohlah 18 Dia tak akan kata A prime B prime equals to 18. Tiga-tiga sisi dia bagi tahu tak berubah. Tapi dia suruh kau lukis gambar yang berubah, suruh dia lukis sendirilah, memang tak akan jadi punya. Sebab dia ada 3 sisi, boleh jadi hanya sekiranya 2 je dia bagi tahu tak berubah. Macam yang ini. Dia akan bagi, dia buat syarat 2 tak berubah dan 1 sudut tak akan berubah. Dia tak akan kata, kan saya gunakan konsep tanda kan. Engkau tak akan jawab tiba-tiba AC tak berubah, BC tak berubah, AB pun tak boleh berubah. Kalau macam ni tak akan jadi ambiguous case. Faham? Faham tak ni? Sekarang ni awak tengok kita ada 3 sisi, right? AC, BC and AB. Yang dia kata kekal akan 2 sisi saja, 2 side saja. Iaitu side of AC and BC saja. AB dia tak cakap apa-apa pun. Jadi maksudnya AB ni lantak engkau lah, dia kata engkau nak buat apa. Macam itulah. Faham tak? Faham. Okey, boleh. Okey. Jadi syarat dia kita kena pilih sisi mana yang kita nak gerakkan. Okey, 1. Sisi yang bergerak adalah yang terpendek. So mana sisi yang terpendek? Yang 95. Ya, 9.5. Okey. Yang kedua, sisi itu akan berhadapan. Berhadapan dengan apa? Dengan sudut yang dia kata kekal. Dengan sudut yang kekal. So, dua-dua dah memenuhi syarat. Yang pertama, BC. Yes, BC adalah terpendek. Kemudian, BC ni dia berhadapan dengan sudut yang kita tanda right ni. Maksudnya sudut yang dia kata kekal. So, bermaksud BC lah yang akan berubah. Okey. Boleh tak setakat ni? Boleh Okey. Sekarang kita nak tahu. Kalau BC yang berubah, kita nak tahu point B ke C yang bergerak. Dia satu point je yang bergerak. Dia takkan bergerak dua-dua. Dia takkan jadi macam ni. Bergerak gini. Tak boleh. Dia akan pilih salah satu. B or C yang akan bergerak. Okey, kamu rasalah B ke C yang bergerak.
C. eh? Okey, kalau kamu kata C yang bergerak, okey, saya saya ikut kata kamu ni. Okey, kalau C bergerak, C ni kamu rasa nak gerak ke kanan ke kiri? Kiri. Okey, kalau kamu kata C bergerak ke kiri, okey, saya gerakkan C ke kiri. Okey, jom kita gerakkan C ke kiri. C pergi ke kiri. Jadi, awak rasa panjang AC sama tak dengan 12.3? Saya ingatkan CB pergi kiri jadi macam lain. Tak tahu. Jadi, kalau awak gerakkan yang C ke kiri ni, maka panjang AC dah jadi pendek. Panjang BC dah jadi panjang. Faham tak? Oh, faham. Okey. Jadi sekarang sebenarnya yang bergerak adalah B. Okey? Sebenarnya ingat dengar sini. Tadi first you tengok sisi yang bergerak adalah sisi yang terpendek. Yang kedua, sisi itu mesti berhadapan dengan sudut yang kekal. Okey, bermakna you dah tahu dah BC yang bergerak. Seterusnya kita nak tentukan point B ke point C yang bergerak. Okey. Point yang bergerak yang mana? Sekarang saya cerita point yang kekal dulu. Point yang kekal adalah C. Okey, point yang kekal adalah C iaitu kamu tengok betul-betul. C ni merupakan titik persilangan di antara dua sisi yang dia kata kekal. Nampak? C ni awak punya titik persilangan. Okey, bila C tu titik persilangan, jadi dekat sini kita tak bagi C gerak mana-mana. So kita akan pakukan C tu di situ. Stop. Tak boleh gerak mana-mana. Dia stop di sini. Bermakna B yang bergerak. Oh, B gerak ke kiri cikgu? Yes. B akan bergerak ke kiri sejauh mana? Sejauh ayunan panjang BC. Ayunkan dia zoom macam tu. Oh. Jadi, you punya segitiga yang baru adalah yang kecil atas ni. Jadi, awak dah menjawab ikut kehendak soalan. Dia kata AC kekal, so memang saya kekalkan AC 12.3. CB kekal, memang saya kekalkan 9.5 pergi sini. Sudut kekal, memang saya kekalkan sudut. Dia tak bagi tahu apa-apa pasal AB. AB yang saya pendekkan. Faham? So, kat sini ingat, satu, sisi paling pendek, sisi itu berhadapan dengan sudut yang kekal. Kita nak pakukan dia. Okay? Ibaratnya kalau kamu guna protector kan, you letakkan jarum kat situ. Jadi kita nak tentukan jarum tu letak dekat mana. Ini pensel kamu gerak. Jarum tu kamu akan pinkan pada titik persilangan antara dua side yang dia kata kekal. So kita letakkan paku pump kat sini, jarum kat sini. So kita guna jangka lukis tu, kita pun lukis zoom pergi sini. Itu ibaratnya lah. Tapi sebenarnya kamu tak payah bawa semua tu alat. Guna je. Yang penting nanti dalam periksa dia pun tak nak pun gambar ayunan-ayunan ni semua tak nak. Jawapannya dalam periksa nanti cumanya begini saja. Tu sengit sikit kan. Macam tu, macam tu, macam tu. Dah. Lepas tu, okay, nak label boleh, tak nak pun tak apa. So ni A prime, C prime, B prime. Sudut-sudut ukuran semua tak payah letak. Faham tak? Faham, boleh. Okey, kita cuba lagi satu sudut ambiguous case ni. Sebab, then awak nampak tak? Dia kata lakarkan A prime, B prime, C prime. Dah settle. Then dia memang suka tanya sudut yang baru ataupun area yang baru. Dia kata angle of A prime, B prime, C prime. A prime, B prime, C prime. So maksudnya sudut yang dia tanya yang atas ni. Kan? Jadi sudut yang atas ni sebenarnya dekat sini awak dah tahu. Kan sudut ni kita dah cari tadi kan? Betul? Oh. Betul. So sini samalah. So sininya tinggal 180 tolak lah. Faham? Oh, macam tu saya. Faham? Faham. Yang lelaki? Faham tak?
Hello. Faham Faham. cikgu. Ya. Penat aku panggil tak jawab. Ni kalau ada kat depan kau ketuk ni. Buat tak tahu, buat muka sombong je tu kan. Okay, belum lagi dapat A at Math dah sombong Ada. Okay, insyaAllah saya doakan korang. Okay. At Math ni A plus susah. Tapi untuk A sebenarnya tak ada masalah. Pelajar saya biasanya yang keluar dewan menangis. Menangis yang menyebabkan saya bersusah hati. Kenapalah dia ni nangis. Tapi dia dapat A bila periksa. Okay. Jadi nanti janganlah keluar dewan buat nangis pula. Okay. You tengok dekat sini. Okay, ni tak ada. Saya nak cari yang soalan yang biggest case. Macam okay, saya rasa yang ni ni tak ada. Ni tak apa sebab ni tak ada biggest case. Saya nak bagi awak ada biggest case dulu. Ni rasanya ada. Okay. Okay. You cuba dulu tengok ni sebab ni okay, contohnya lah kamu dah buat semua ni. Kita tengok dulu yang ini. Yang ini mudah sebab ayat dia kan dia kata titik A prime terletak di atas AC. Okey, di atas AC dengan keadaan dikata A prime B equals to AB. So dekat sini dah bagi hint dekat kamu. Titik mana yang bergerak? A. Sebab dia ada A prime. Kan? Dan dia pun bagi tahu titik A prime terletak di atas AC. So A-nya nak ke mana? Bawah ke naik atas lagi? Bawah ni atas. Gimana? Tadi macam kita keluar. So dia naik atas lah kan? Dia naik atas. Okey, awak tengok ini bererti A prime yang bergerak kan? A kan yang bergerak. So ini kena kekal, ini kena kekal. Okey, sorry. Dia kata A prime B sama dengan AB. Maksudnya yang ini kekal. Okey. Dia bagi tahu kamu kat situ satu je. Sebab dia kata A prime B equals to AB. Tapi sebab dia ada ayat dekat sini, A prime terletak di atas AC. Ayat di atas ni, pelajar ingat dekat atas. Kan? Dia kalau dia naik ke atas, dia akan kata CA dipanjangkan. Tu baru awak naikkan ke atas. So ini sebenarnya dia akan ke bawah macam ni. Jadi B ni tempat awak letak pin. So ayunkan macam tu. So this one is your A prime. So segitiga kita akan yang baru berbentuk begini. So this one A prime, B and C. Faham? Cikgu macam ni sebab yang terpendek 5.6 lah cikgu. Ini okey, yang ini sebab dia dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu A prime B. So A yang bergerak. Dan secara kebetulan kat sini sebab tadi kan saya kata jarak sisi yang paling pendek yang bergerak. So memang dah. Tapi yang syarat kedua saya kata dekat berhadapan dengan sudut yang tak berubah. Tapi kat sini dia tak bagi tahu pasal sudut mana yang tak berubah. Jadi kita cuma nampak AB ni yang terpendek. Satu, bermakna dia yang akan bergerak. Cuma kita tak tahu nak gerak mana tapi dia ada bagi tahu yang ini. A prime terletak di atas AC. Maksudnya A prime ni akan berada dekat sini tak tahu. Di sepanjang AC ni tak tahu di mana. So kita gerakkan dia macam tu. Faham? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sikit cerita dia. Yang ini sebabnya dia tak sama dengan yang tadi. Yang tadi kan saya gunakan kaedah tanda-tanda kan. Awak nampak. Tapi kat sini tadi yang memenuhi syarat cuma sebab AB adalah yang terpendek. AB adalah yang terpendek. Okey. Kalau tengok saya ubah soalan ini. Bunyi apa tu? Okey, kalau saya nak cerita pasal ACD. ACD, awak rasa ambiguous case, sisi mana yang bergerak? CD tu? Ya, CD. CD lah. So, CD ni kita kena tengok. Kalau pada soalan dia kata D prime, kalau dia kata D prime, so D tu akan bergerak ke atas sini. Kalau dia kata D prime lah. So, ini pin, so dia akan bergerak ke atas. Kalau soalan kata C prime, kalau dia kata C prime, so maksudnya ini pin,
C yang bergerak. Ni dia dah condong ke atas, so C bergerak ke mana? Ini akan dipanjangkan, Keluar. C akan bergerak ke bawah. Cikgu banyak mana cikgu dia akan keluar. Sebanyak mana sama panjang ini. Awak letak seolah-olah awak letak pin kat sini. Contohnya awak ukur sini 2 cm. So dia akan dari sini bergerak pun 2 cm, tapi sebelum tu awak buat garis lurus. Ni lurus, terus awak ukur lah. Awak letak pin kat sini, letak pensel awak kat sini, so awak akan ayunkan dia je kemari. Faham tak? Ya. Faham tak? Faham tak? Okey tak? Okey, boleh. Dia kalau awak buat awak akan nampak ni. Tapi tak perlulah pakai jangka lukis tu semua. Ni saya nak tunjukkan je. Sebab bila kamu buat nanti masa menjawab peksa, tak payah letak ukuran sudut semua tu, tak payah pun. Dia cuma nak kamu nampak, dia nak kamu tunjukkan je. Sebabnya kalau kamu tengok kan C ni ke dalam kan, dia condong ke ni. So kita keluarkan dia. Tadi D ni kan dia terkeluar. So kita masukkan dia ke dalam. Boleh tak? Dia cikgu saya tak faham cikgu. Yang mana? Macam mana, Jan? Macam mana? Kan dia keluar tu jadi C prime baru kan cikgu. Uh-huh. Saya tak faham kenapa dia sampai situ. Dia boleh kan cikgu jauh lagi? Okey, kalau dia jauh lagi, kamu rasa sama tak dengan panjang DC yang asal? Oh, okey cikgu. Sebab tu saya kata awak akan ambil guna jangka lukis tu, ini pin awak dekat sini, lepas tu pensel awak kat sini. Kan dia kekal tu, lepas tu AC ni awak akan panjangkan, so letak je lah pensel tu sama, dia akan bergerak ke situ. Tapi tak payahlah guna macam tu. Ini saya nak tunjuk kamu macam mana cara nak buat je. Jadi sebenarnya awak lukis macam tu. Faham? Dia boleh. Saya faham maksud kamu ke sini semua boleh. Memang boleh. Tapi panjang ni dah tak samalah dengan DC yang asal. So dia kena stand online AC asal. Yes. Sebab ini yang garisan ini yang kamu tentukan dia punya ni. Sebab ini dia tak kisah. AC ni dia tak kisah. Kau nak letak panjang mana pun tak ada masalah. Kalau yang D bergerak tadi, maksudnya AD ni boleh bergerak. Cumanya contohlah kamu akan kata, cikgu kenapa D tu kita tak bawa ke sana? Boleh, kalau kamu bawa ke sana, adakah you dapat CD ukuran yang sama dengan CD yang asal? Kan dia makin panjang. Jadi bermakna kita akan gerakkan. Gerak sampai mana cikgu? Sampai sini stop. Sampai sini awak tengok pendek. Terpendek. Gerak lagi. Pergi sana. Faham? Faham. Okey. Dekat sini ada satu soalan. Okey, tengok saya buang semua ni dulu. Dia akan kata dekat sini cari jarak terpendek. Sekejap nanti dia padam semua. Okey, sekejap. Okey, tadi ambiguous case. Lepas tu kamu akan jumpa satu soalan. Dia kata cari jarak terpendek dari puncak C ke AD. Jarak terpendek dari C ni pergi ke AD. So kalau soalan tanya jarak terpendek, shortest distance, you akan wujudkan 90 degrees. Sebab dia bersifat perpendicular. Dia saja yang paling pendek. Sebab kalau dia dah condong ke bawah sikit, dia dah panjang. So jarak terpendek dari C pergi ke AD, ini dia. So di sini you gunakan trigonometry. Trigonometry, jarak terpendek, you tengok this one is 50 darjah. Ni yang bawah ni you punya hypotenuse. Depan ni dia punya opposite. So kita menggunakan formula sin. So sin 50 darjah, opposite-nya kat sini X over 6. Itu jarak terpendek. Faham? Oh, boleh. So yang B ni kalau jarak terpendek turunkan 90 degrees. So kita akan menggunakan trigonometry. Stop. Kalau jarak terpendek ni you gunalah sin ke cos ke tangent ke ikut apa info yang diberi pada soalan kamu. Boleh Boleh. Okey, kita cuba cari satu soalan dan buat. Ya.
Yang biggest case dia kadang-kadang tak cantik. Okey. Try buat soalan nombor 17. Ni sama dengan set soalan yang pada kamu jadi sebenarnya nanti kan, okey, bila saya bagi ni kan biasanya dah ada jawapan kat ujung tu. Awak buatlah. Yang tak faham tanyalah. Okey, tengok soalan nombor 17. Cuba buat daripada awal sampai habis. Sebab kat sini pun ada suruh lukis segitiga. Ada tak yang tak boleh bergerak? Yang tak boleh bergerak awak boleh WhatsApp saya? Nak cari sudut ECD tu. Yang cari sudut. ECD tu Mhm. tolak yang sebelah segitiga sebelah yang tu dapat sebelah punya C tu 105. Lepas tu macam nak cari. Kan boleh pusing-pusing je kan? Kan Oh, ini dia sama je. ya guna hukum maths ya. Kan? Oh. Ni kau add math je kau dah pening nak guna sin ke guna cos ke. Itu je yang korang fikir. Faham? Okay. Clear? Clear Okay, good. Clear? Okay. Cikgu, kalau perpuluhan lari sikit tak apa kan cikgu? Tak apa. Okay. Dia ada plus minus. Adik, minta kakak share nombor matrik dia. Nombor matrik kakak. Tanya kakak nombor matrik. Mana kakak kejap? Nombor matrik. Kakak kat bawah lah. Carilah.
Nombor metrik. Sekejap. Kakak, WhatsAppkan nombor metrik kakak. Yelah. Ada jaga dah. Okey, boleh gerak? Boleh go. Okey. Macam mana nak cari sudut yang AC prime B tu? AC AC prime. B. Okey. Awak kena dah lukis dah segitiga dia. Oh. Macam yang okey, tadi baik, juga. baik. Okey, kena lukis dulu segitiga tu. Kan? Bila lepas lukis segitiga tu akan nampak. Cikgu. Ya. Kena cari AB dulu Kena cari untuk yang mana ni? Ekal? soalan B2. Okey, B kedua. B Okey. B lepas tu Roman 2. Okey, B yang kedua ni, you dah lukiskan segitiga dia kan? Okey, segitiga dia yang bergerak huruf apa? C. C kan? So ini C yang asal betul? Gerak ke kanan ke kiri? Ke kiri. Okey, ke kiri dia jadi macam ni betul? Okey, so segitiga kamu jadi begini betul? Betul. Okey, so kat situ kalau kamu tengok dia nak sudut dia adalah A, C prime yang ini. Okey? Jadi awak kalau ikutkan gambar dia dah jadi macam ni. Sini kekal 50 darjah. Oops. Kenapa tak boleh tulis? Okey. Sini kekal 50 darjah. Sini 4 sentimeter. Okey, itu ukuran yang ada. Tadi kalau awak tengok, panjang BC yang asal dah ada, DE dah ada. DE, BC semua dah ada. Okey, ini jawab soalan ni semua dah. So sekarang kalau dia nak sudut yang ini, okey, jadi awak tadi dah ada yang ini 25. Jadi awak kena cari panjang AB. Dah dapat panjang AB, barulah boleh cari sudut dia. Okey. Okey, go. Okey, tapi sebenarnya dia nak apa? Tak payahlah. Dia nak sudut AC prime B kan? Awak dah tahu sini kan? So awak tahu sini lah kan? Sini sama lah dengan sini. Maksudnya? Maksudnya tadi kan kamu dah tahu ini 25, ini 70. So dah dah 50. So total 75. Bermakna kat sini 105, betul? So sini 75 darjah, betul? Jadi dia kan isosceles triangle. Dapat baliklah 75 sebab dia isosceles, kaki sama, right? Kan dia kat sini tadi 75. So bila kita bawa dia ke sini, sudut dia sama. Faham tak? Oh. Faham? Okay. Cikgu. Ya. Oh, okey. Tapi kalau pakai cara Boleh. cari AB tu boleh juga kan? Boleh tapi kau penat Tu yang menyebabkan kau kata admin itu tak cukup masa. Okey. Dia betul. Jadi sebab tu skema, awak tahu tak, skema peksa ni macam-macam. Sebelum kita orang menanda, kita orang akan menanda dengan skrip contoh. Skrip contoh tu adalah jawapan-jawapan yang berkemungkinan pelajar bagi.
Satu set soalan tu, skrip contoh, sampai ada 10 set jawapan budak. Kalau budak buat macam ni, okey, budak macam ni kita tanda macam ni. Kalau budak buat macam ni, tanda macam ni. Sebab at the end jawapan budak ni semua betul. Cuma kita akan tengok lah kesiannya budak ni. Awak akan nampak kat ujung tu markahnya 1. Markah 1 tu sebenarnya tak ada jalan kerja. You tengok dan tulis jawapan. Jadi awak kena pandai tengok dekat pemarkahan. Pemarkahan tu menunjukkan jalan kerja yang perlu awak buat. Faham? Faham? Okey, teruskan. Ya. Okey, boleh? Boleh. Okey, teruskan. Yang lain memang senyap je. Yang lain okey ke ni? Kita ada berapa orang sebenarnya ni? Sebab tu ada parents cakap kan, ada parents saya ada, kita ada 10 orang. Ada parents cakap, cikgu anak saya tak boleh lah online. Saya kata kalau tak boleh belajar online, tak boleh nak cakap macam mana. Sebab sekarang kita terpaksa online cakap kan. Tapi dia kata anak saya, dia kata dia tengok cikgu dia mengajar. Anak saya diam je. Lepas tu dia suruh anak dia belajar dengan saya. Tapi masa tu saya jadi garang lah. Saya kata tolong jawab. Saya cakap tak jawab saya tak terus. Anak dia pun jawab. Anak dia perlahan cakap slow. Jadi lepas tu okey lah. Masalahnya tak nak menjawab. Tapi tak apalah kot. Yang jawab ni saya rasa yang dalam ni ada 3 orang ke. Yang lain tu okey kot. Kan? Yang lain okey Saya tak pernah saya tak pernah kenal korang. Korang nampak saya. Saya punya link YouTube korang nampak saya. Jadi nanti kat mana-mana jumpa dah habis COVID, jumpa saya kena tegur saya. Kan? Saya memanglah tak kenal. Okey dah, settle? Settle Betul. Okey, good. Dapat semua sama kan? Dapat. Dapat Alhamdulillah. Dah pandai dah. Okey, tengok semua ni samalah. Okey, ni masih sama. Ada satu soalan tu, saya rasa kat atas kot. Dia akan kata, ni macam ni pun dia mudah. Sebab dia kata C prime terletak pada BC. So, masukkan ke dalam. Dia akan masuk ke dalam. Okey. Sebab dia kata terletak pada BC. Ada satu nanti saya patah balik. Soalan tu dia berbunyi, dia kata dia dipanjangkan. Okey, ini. Okey, kalau awak tengok soalan ini, ramai masa tu pelajar kata tak cukup info. Tapi sebenarnya kat sini maths dimasukkan. Sebab dia ini SR dan PQ adalah selari. So bila dia selari, sini 110, automatik you dah tahu sudut dekat bawah ni. Betul? Betul tak? Berapa sudut bawah ni? Betul. Kat ini 70 kalau awak kan, cikgu? 70 lah. Kan? Sebab Sama. ini segitiga. Kan ni panjang selari, garis yang parallel line. So ini 110, sini 70. Okey. Okay. Ni cantik ni. Cuba buat ni. Ni macam yang tadi. Yes. Okey, try buat. Ya, kek dalam peti ais. Kejap sorry. Adik jangan bagi kat air pegang, takut jatuh. Kakak kan?
Tapi kakak bagi tahu jatuh nanti. Kakak. Sekejap. Bagi marker dekat ustaz, dia belum tulis tu. Dia nak tulis untuk Cik Mas. Sekejap je saya tinggal awak sekejap, awak buat ni. Boleh? Kan? Boleh. Kejap. Kejap. Nak tulis. Dia nak kena tulis dekat kotak kek. Janganlah. Tak. Dia dah cakap dah. Dia kata tak. Terima kasih. Cikgu. Okey tak? Boleh gerak? Cikgu saya nak tanya cikgu sekejap. Saya macam kurang faham sikit. Bukan Okey, dia benda senang cikgu. Apa prime cikgu maksudnya? Apa dia? Macam mana? Tak faham. Kan contohnya dia cakap C kan. C prime tu apa cikgu? Maksudnya C prime tu maksudnya segitiga yang baru. C prime means C yang baru. Image lah. Okey. Okey. Tanda tu kan? Tu prime. Sikit lagi. Cikgu, Ya. soalan yang B2 tu, saiz BAC tu bagi tahu Angle. angle lah. Ya, angle. Angle apa? Angle yang mana? Angle apa? Kalau BAC tu angles tu dekat mana? Kat huruf apa? A, B or C? A. A lah. Kat tengah-tengah tu kan menunjukkan huruf dia kan? Jadi kita nak, sekarang you dah lukis segitiga yang baru, A prime, B prime, C prime. Kan sekarang kalau awak tengok, jadi sekarang yang bergerak
Jadi you guna yang ini dah boleh guna sistem tanda yang macam tadi lah. AB kekal, AC kekal, angle ABC kekal. So mana yang bergerak? C. C. Pandai dah. A kita pinkan sebab dia bercantum kan? Kan? Jadi A kita pinkan. So C bergerak ke kanan ke kiri? Ke kiri. Ya, kita ayunkan dia. So C pergi sini. Nampak? So dia kekal ukuran dia. Jadi Yang size tu dia nak nilai ke? yes, size tu maksudnya nilai sudut yang kecil tu. Okay. Boleh? Boleh. Yang C prime yang salah. Apa A prime tu maksudnya 180 tolak 45. Lepas tu tolak 135 sebelah tu. Okay. Untuk cari sebenarnya you dah tahu sudut contohnya dekat sini kat soalan ni kan A B C mana dia? Awak tutup mic. Dia bergaung. Okay. You tengok ini 101. Ini 34. You tahu sudut sini right? 180 then you tolak dengan 100. Okay, 180 you tolak dengan 101, you tolak dengan 34. Maka you dapat kat sini 45 kan? Bermakna sini pun 45. Kalau sini 45 you dah tahu sini. Dah tahu sini 180 tolak ni dapatlah yang kecil tu. Kan? Tak payah guna sebab awak tengok soalan ni dia formula dia sin cos area. Jadi soalan dia dah ada dah. 1 2 3 akan satu guna sin, satu guna cos, satu guna area. Yang akhir ni biasanya you memang main tolak-tolak je. Faham tak? Okay. Faham tak? Yang lain ni saya cakap ni. Faham. Faham cikgu. Macam tu. Okay dah settle? Cikgu. Ya. Kalau macam dekat ketat exam kan dia suruh lakar dekat soalan ni je ke? Kau lakar kat soalan tu kau bawa balik Haikal. Habis okay. Tapi cumanya periksa yang tahun lepas soalan tak bawa balik. Ya, saya faham budak saya ajar lukis kat situ. Dia pergi lukis kat situ. Lepas tu keluar-keluar dewan nangis. Kenapa nangis? Cikgu saya lukis kat kertas soalan. Mana kertas soalan ni? Tak boleh nak kata apa lah. Ingat, yang awak kena lukis tu segitiganya mana awak conteng dekat kertas soalan. Okey, benda keluar ni. Awak conteng kat kertas soalan, tapi jawapan awak dah conteng-conteng kan awak nampak. So awak keluarkanlah dekat kertas jawapan yang ini je. Ini A prime, ini you punya B prime, ini you punya C prime. Ini je yang nak ada pada kertas jawapan. Faham? Faham cikgu. Faham. Okey. Okay. Ada apa soalan tak? Saya kata ada satu soalan yang dia kata dipanjangkan tu. Sekejap Cikgu saya nak tanya soalan yang tadi tu boleh cikgu? Okey, saya turun balik. Okey, mana yang? Yang mana yang? Sekejap cikgu, saya macam pelik sikit. Okey, kau pelik. Okey, mana yang kau pelik? Kan cikgu, kan yang soalan A1 kan cikgu? So dia kena BC over sin 101 kan cikgu? BC, ya betul? Equals to 5.8. 5.8. Jap. Ni sebabnya dah terconteng, saya tak nampak. Okey. 5.8 AC. BC, okey. So BC, sekarang soalan tanya BC. So BC over sin 101 equals to 5.8 bagi sin 34 kan? Yes, betul. Asal saya tak dapat jawapan macam dalam peti tu cikgu. Okey, kita tengok. BC per sin 101 sama dengan AC-nya 5.8 per sin 34. Okey, tekan kalkulator. 5.8. Okey, 5.8 you bahagi dengan sin 31
sama dengan, then you darab dengan sin 101. Cikgu, sin 34 tu. Mana? Tepi tu 34 tu. Awak saya buat 31 tu. 5.8 bahagi sin 34. Okey. Okey, darab dengan sin 101. Kenapa saya dapat? Kenapa awak tak dapat? Saya dapat 4 point something. Okey, cuba awak clear dulu kalkulator awak. Takut mood dekat awak punya kalkulator tu tak betul. Cikgu. Clearkan dulu. Tekan shift. Kalau yang kalkulator hitam 3 equal tu. Cikgu. Dan tekan balik. Dapat? Okey? Dapat tak? Tak dapat. Hei, tak dapat. Sekejap saya ambil kalkulator. Okey. Apa tadi? Bacakan. Dah saya tak nak baca. Cikgu tak apa, cikgu dapat. Saya salah tekan tadi. Itulah, kau tekan apa? Kau tekan off Tak, saya tekan bahagi. Saya tak tekan darab. Oh. Salah. Cikgu. Okey, boleh Okey. Sekejap, saya rasa soalan tu dekat atas. Sekejap ya. Dia gambar dia segitiga, satu segitiga je tak silap saya. Kan. Lama. Ni saya rasa. Sekejap awak tengok ayat kat sini. Cuma ayatnya kat sini kan dia kata hitung panjang AC tak ada masalah lah guna rumus cos. Dia kata kat sini dia suruh awak dia katakan suatu sisi 4 A B C D dibentuk dengan keadaan AC ialah perpenjuru. Ini yang maksud saya. AC perpenjuru. So kat sini dia kata ACD 40 darjah. ACD 40 darjah. D ni tak tahu kat mana. AD ialah 16. Jadi kat mana awak rasa D ni nak letak? Apa itu? Okay, you tengok. Dia kata A, B, C, D. Dibentuk. Sekarang kita ada A, B, C je. D kita tak tahu dekat mana. Okay. Lepas tu dia bagi tahu AC adalah perpenjuru. ACD, sudut ACD. D tak ada. 40 darjah. AD 16. D ni tak ada. Awak tahu tak agak-agak D ni nak duduk dekat mana? Ni cikgu. C ni kita gerakkan supaya dia jadi C. Cikgu. Okey, dia macam ni. Perpenjuru tu maksudnya, okey sekarang D ni sebenarnya dekat area sebelah sini. D akan berada di sini. Okey, dan awak tengok ACD dia kata 40 darjah. Okey, jadi awak boleh buat dia macam ni. Sini 40 darjah. Then ini D sebab ini AB 60 kan, 20 kan. So AD di sini 16. Oh, cikgu maksudnya D tu dia macam B prime cikgu. Bukan B prime lah sebenarnya. Sebabnya kalau B prime dia jadi ukuran yang sama. Istilah kat sini sebenarnya, tapi saya tak ingat apa dalam bahasa Inggeris dia. Dia ni perpenjuru ni. Maksudnya A dengan C ni, dia penjuru jumpa penjuru depan ni. Kat depan dia. Sebab pelajar dia ingat D ni duduk kat dalam ni lah, dekat dalam sini lah. Sebab istilah dia perpenjuru. So kalau macam ni, okay. Ini, sekejap saya terlupa kalau bateri habis. Okey. So contohnya ini P, Q, R, S. Apa maksud perpenjuru? P dengan R ni perpenjuru. Q dengan S tu perpenjuru. Faham? Cikgu tapi DC tu 15 cm sama dengan CB cikgu. DC. Tak ada. Dia tak ada ukuran. Kita kena cari sendiri. Sebab dia tak cakap pun dia 15. So kita tak boleh assume yang dia 15. Faham tak?
Dan awak pun tak boleh kata dia 15 sebab dia tak bagi tahu. Dan kalau awak tengok kat sini ini 40 kan. Jadi tak ada menyebabkan kita boleh decide yang C bagi D tu 15. Faham? Boleh? Boleh. Boleh Okey. So, awak tengok ni, inilah yang antara soalan yang saya nak awak buat. Jadi, awak boleh cuba soalan-soalan kertas 2 ni, iaitu bermula, tadi ada yang saya dah buat kan. Ni sampai yang habis ni. Awak cubalah. Awak akan nampak tau. Soalan tu, satu guna rumus sin, satu akan guna rumus cos. Lepas tu dia akan tanya area. Sebab itu je yang diajar dalam tajuk ni. Sin, cos, area. Then ambiguous case untuk kamu lukis segitiga yang baru. Then ambiguous case ni dia akan diakhiri dengan suruh cari saiz sudut yang baru. Itu biasanya you gunakan 180 minus saja. You tak payah guna cosine balik. Faham? Boleh? Boleh. So, tengok sini. Apa lagi Okay, yang lain semua samalah. Awak kena try. Awak try. Sebab sebelum untuk kelas seterusnya, jadi awak kena okey yang ini. Bila awak dah okey yang ni, so untuk next class tu saya dah masuk yang baru, yang ini memang dah clear. Sebab ini topik form 4. Ramai pelajar, bila form 4 ni dia dah mula hanyut. Kan, yang tingkatan 5 ni sekarang fokus sebab cikgu tengah ajar sekarang. Yang ini dah ajar lama dah, jadi yang lupa. So saya harap awak buat, ada masalah, tak faham ke apa, ada soalan ke, please tanya. Boleh? Okay? Okay, so tolong buat latihan dan ada apa-apa soalan tanya saya lah. Okay, so saya stop kat sini. Kita jumpa next class. Okay? Okay Okey, cikgu. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Alah, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama.